Terima kasih Bayu Muhsin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setengah orang dia tak dapat nak bezakan mana dia sedekah, mana dia infak, mana dia zakat, mana dia wakaf, mana dia bantu anak yatim. Dia tanya pula, ustaz, mana yang lebih besar, wakaf atau bantu anak yatim, ataupun bantu fakir miskin, ataupun menderma untuk masjid? Semuanya ada pahala yang besar, tuan-tuan. Semuanya termasuk dalam perkataan infak. Tetapi ada benda yang kalau kita tak bagi, kalau kita tak buat, benda itu dia jadi munafik. Macam malam ni tuan-tuan nampak, antara saya dengan Bayu Muhsin, agak-agak siapa yang paling kuat iman? Bayu Muhsin lah, dengan jubah dia, dengan serban putih merah dia. Saya baju batik pink color lagi. Udah begini. Hai, warna pink. Songkok hitam pula, GST pula ni. Geng songkok tinggi pula. Ini iman tak kuat ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dia tak tengok pada pakaian. Janji itu tuan aurat. Kalau tuan-tuan tengok pada pakaian, abang kita yang baju hijau ni confirm kalah. Ada badan dia sadar, tuan. Menang Tuan Haji kita janggut putih, kopiah putih. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alam tarokai. Allah apa? Cuba kat dalam Quran. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Kamu nak kenal tak orang yang berbohong dalam agama? Saya pakai songkok, saya pakai baju batik, saya pakai ceramah, siang malam ceramah. Belum tentu kamu ni orang baik. Mungkin kamu ni pembohong dalam agama. Kita yang datang semayang ni tuan-tuan, belum tentu lagi baik. Mungkin kita pembohong agama. Siapa dia orang yang berbohong dalam agama? Orang yang tak pedulikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan orang yang tidak memberi makan kepada fakir miskin. Munafik kita. Sebelah rumah ada anak yatim, buat bodoh. Buat dia. Sebab tu kena cari jalan macam mana kita nak bantu anak yatim. Seorang pun jadilah, dua orang pun jadilah, supaya kita keluar daripada sifat munafik. Di sekolah saya ada 35 orang anak yatim. Saya bela yang paling kecil sampailah yang paling besar. Sebab saya nak bebaskan diri saya daripada sifat munafik. Ada satu orang hantar pada saya 5 anak yatim. Dia kata, ustaz, ambillah ini anak-anak yatim. Bapa dia kawan saya, ustaz. Baru meninggal bapa dia orang, ustaz. Ini semua anak yatim, paling kecil ni paling besar 12 tahun, ustaz. Ambillah, ustaz. Semua cantik-cantik punya. Saya kata boleh ambil, insya-Allah, boleh. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil. Sudah. Ini nama dia pelaburan yang bijak, tuan-tuan. Anak yatim dia bagi kita, mak dia sapu. Oh, nama dia ekonomi, nama dia, tuan. Yang pertama, anak yatim. Sebab tu di masjid kita, kalau boleh ada tabung anak yatim. Dan bila masuk duit pada tabung anak yatim, jawatankuasa masjid agihkan pada anak yatim dalam karya kita. Dapat bulan ni 4,000 anak yatim punya derma, sampaikan. Ya ini dapat 1,000, ya ni dapat 1,000, 4 orang 4,000 boleh bagi. Jangan simpan pula. Ini duit anak yatim. Setengah jawatankuasa masjid dia simpan dalam akaun. Anak yatim tak dapat. Sedangkan orang derma untuk anak yatim, supaya mereka keluar daripada sifat munafik. Yang kedua, siapa dia orang yang dikatakan pembohong dalam agama? Orang yang tidak memberi makan pada fakir miskin. Kita ni serban ni mengalahkan tudung saji, tuan-tuan. Tapi kedekut dia amat, pembohong nama dia. Sebab tu saya suka kalau malam ni kita ceramah, buat kenduri. Ada yang buat roti canai, ada nasi lemak, bagi makan. Alhamdulillah, itu nama dia infak. Ustaz, ramai ustaz. Mana mau ustaz, ramai ni. Kalau gitu, ambil kuliah maghrib biasa. Taklah ramai macam ini, ada 4 saf. 4 saf pun ramai, ustaz. Kalau gitu buat jamuan lepas sembahyang subuh, insya-Allah. Ya, benar faham? Tak faham sudah, tuan. Supaya kita keluar daripada sifat munafik.
Yang ketiga, infak fi sabilillah. Ni kita derma pada masjid ni fi sabilillah. Di sini ada kuliah maghrib. Di sini menguruskan hal ehwal Islam masyarakat setempat. Di sini menjaga memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Supaya kita ni termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala kata yang boleh memakmurkan masjid 4-5 orang saja. Dan kita salah satunya, dengan elektriknya, dengan airnya, dengan kapetnya, dengan kita bantunya. Bantu dia, ini fi sabilillah. Sebab apa? Sebab benda ini disebut oleh Allah di dalam surah Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik daripada 3 golongan ini? Pertama, golongan yang mengajak orang kepada Allah. Yang kedua, golongan yang beramal saleh. Dan golongan yang ketiga ialah golongan yang bercakap, saya Muslim, saya Islam. 3 golongan ini kata Allah paling baik sekali. Dan termasuklah tuan-tuan orang yang menginfakkan hartanya pada masjid, pada surau, pada tempat pengajian dan sebagainya, termasuk pada golongan yang terbaik. Jangan kedekut. Apa saja yang kurang pada masjid kita buat bagi cantik. Sebab kadang-kadang tuan-tuan masjid speaker tak elok. Mula-mula saya ceramah di bawah, ustaz atas sikit, atas lagi, tak dengar lagi ustaz, atas lagi ustaz. Saya kata nak bola mulut saya ke? Tujuan pakai speaker elok, belum masuk lagi tandas. Takut tuan-tuan tandas ni. Saat yang paling mengerikan tandas. Kalaulah kita infak, tukar pintu lain, tukar tandas lain, tukar pam lain, bagi cantik, bersih cantik, kan bagus. Ini kadang-kadang tandas, pintu pun tak ada. Masuk-masuk cari, pintu tak ada. Keluar balik tuan-tuan, rupanya menyandar kat dinding kat luar. Usun tolak balik lah. Satu kaki tekan pintu, satu kaki buka pipe. Tuan boleh bayang tak berapa ramai yang stres bila tandas macam itu. Ada tandas tuan-tuan berlubang pintu dia. Bila kita duduk mencangkung, orang nampak, oi, oi, kata dia. La ilaha illallah. Sebab itu masjid kena jadi hebat. Saya semayang atas kapek tuan-tuan ni pun puas hati tuan-tuan. Sedap ni. Tenggelam hidung ni. Itu kalau tu imam sujud lama ni mau tidur tuan-tuan ni. Kita buat yang terbaik fi sabilillah. Tak kira lah apa benda pun. Yang ketiga, yang keempat, apa dia? Untuk diri kita sendiri. Tuan-tuan bekerja siang malam. Tuan-tuan cuba fikir tengok. Kita kerja cikgu sekolah 30 tahun. Bangun pagi, balik petang, bangun pagi, balik petang, mengajar sampai habis tekak. Sampai habis suara mengajar di cikgu sekolah. Dapat beli rumah, dapat beli TV, blender, beli kereta. Tuan-tuan di sini meniaga siang malam. Pagi-pagi buta dah pergi pasar borong. Tutup kedai pukul 2 pagi. Tidur kurang, masak tak habis-habis. Allahu Akbar. Orang tanya saya, ustaz, tolong bagi petua. Petua apa makcik? Makcik ni migrain gitu dia. Sakit kepala selalu ustaz. Petua untuk menghilangkan sakit kepala ialah meniaga char kutia atau mi goreng. InsyaAllah dia takkan kena sakit kepala. Tuan-tuan boleh tengok dalil dalam TV tu. Anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Nampak tak tuan-tuan? Maknanya orang yang berniaga mi goreng insya-Allah tak sakit kepala tuan-tuan. Ada orang yang di sini kerja polis, ada yang askar, ada yang jadi ustaz, macam-macam kerja. Simpan harta di rumah, simpan dalam peti besi, simpan dekat bank. Tapi bila kenang-kenang balik, punya teruk bekerja siang malam, yang dibawa masuk dalam kubur hanya 3 helai kain kapan. Mana rumah? Tinggal. Mana kereta? Tinggal. Mana handphone? iPhone, Samsung, hardware.
Ada orang tanya saya, Ustaz, ni makcik baru beli. Oh cantik makcik ni, jenis apa makcik? Hardware. Oh, baru saya ingat. Baru saya tahu rupa-rupanya hardware pun ada buat handphone tuan-tuan. Ingat Huawei je, hardware rupanya. Hardware pun tinggal, Samsung pun tinggal, pinggan mangkuk pun tinggal, barang mah pun tinggal. Makcik, gigi palsu pun orang ambil balik. Duduk atas katil, gigi palsu pun orang cabut. Mak, nak cabut gigi mak tak boleh dalam gelas dah. Tak, bucu katil tu. Duduk, mak sakit. Suami teman kata katil sebelah. Suami pula ada kencing mana? Pukul 3 pagi bangun dahaga, gagau gelas minum tuan-tuan. Melekat gigi palsu isteri dia. Gigi palsu pun tinggal, jam pun tinggal, kasut pun tinggal, baju pink pun tinggal. 30 tahun siang malam bekerja, tinggal semua harta. Yang dibawa kain kapan. Jangan duk bangga lah tuan-tuan. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Duduk seorang tu. Segala harta anak dan menantu tidakkan dapat mengambil alih. Hanyalah amal dapat membantu dan doa dari anak yang soleh. Yang tu je boleh bantu. Salah satu yang nak bantu kita apa dia? Wakaf. Berpanjangan pahala dia. Yang ni yang kita nak ni.